Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung lagi untuk tajuk bab 6. Okay, hari ini adalah Rabu. Okay, Rabu 30 Jun. Okay, so okay, dia kata kat sini, apakah itu unsur? Okay, unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okay, paling ringkas. Okay, unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Sebab dia dah paling ringkas dah. So tak boleh dah nak diuraikan lagi ataupun nak dipecahkan lagi, ya. Okey, kemudian terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Okey, unsur. Okey, unsur ada satu zarah. Satu jenis zarah sahaja. Okey. Okey, selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum juga merupakan unsur. Okey, ni bahan-bahan dia lah, antaranya lah. Kalau dia tanya nanti, okey, kalau dia tanya nanti contoh, okey, berikan contoh-contoh unsur. Okey, so boleh jawab lah. Okey, so ni antaranya contoh-contoh unsur. Okey. Biasanya dia minta awak senaraikan lah, kan? Okey. Okey, dia kata oksigen ialah suatu unsur yang banyak terdapat di bumi. Agak-agak kenapa? Kenapa oksigen banyak ada dalam dekat bumi kita ni? Okey. Oksigen diperlukan oleh semua hidupan di atas muka bumi ni. Okey. Even dalam laut pun, dalam tanah pun masih memerlukan oksigen. Hidupan yang berada dalam tanah, hidupan yang berada di dalam laut. Okey, dalam laut jangan ingat ada air sahaja. Okey, dalam laut pun ada oksigen, iaitu komponen air itu sendiri, H2O. Okey, H2O air, kan? H2O adalah air. Okey, jadi H2O salah satu unsur yang ada dalam dia adalah oksigen. Okey, seterusnya kita tengok okey ni baldi zinc. Okey, baldi zinc dia diperbuat daripada unsur zinc, Okey, kemudian tong hidrogen. Okey, tong hidrogen diisi dengan gas hidrogen. Okey, bila gas hidrogen dia dalam bentuk molekul. Okey, dia bergabung dua, Okey, tabung oksigen untuk digunakan oleh perenang. Okey, orang yang berenang, orang yang menyelam, diving. Okey, sebab dalam air kita memang ada oksigen, cuma tidak orang kata tidak pekat lah, tidak mencukupi bagi manusia. Okey, cukup untuk ikan, untuk haiwan-haiwan yang berada dalam air, tapi tak cukup bagi manusia. Okey, sebab tu bila kita diving ataupun siapa-siapa yang nak diving, yang nak menyelam, okey, dalam keadaan yang lama, okey, so dia mesti membawa sekali tabung oksigen. Okey, sebab takkanlah bila nak menyelam tu dah menyelam dalam, lepas tu tiba-tiba naik ke atas balik. Menyelam sekejap, naik atas balik. Jadi sampai bila nak siap kerjanya, kan, ataupun nak siap dia nak tengok, katakanlah dia nak tengok batu karang, nak tengok persekitaran dalam laut, kan. Takkan sekejap-sekejap nak naik atas permukaan air, kan, untuk menghirup udara. Okey, mendapatkan oksigen. Okey, kemudian paku besi. Okey, besi nama lain dia adalah firm. Okey, firm. Okey, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga. Okey, dalam bahasa Inggeris firm, dalam bahasa Melayu juga firm. Okey, kemudian karbon. Okey, karbon seperti yang ada pada pensel lawak. Okey, mata pensel itu diperbuat daripada unsur karbon. Okey, unsur karbon juga banyak dekat atas dunia ni, Okey, tapi paling banyak dia adalah gas lah. Kalau awak belajar masa sekolah rendah, kalau ingat balik, ada komponen-komponen gas yang ada dalam dia di permukaan bumi kita lah. Okey, oksigen paling banyak diikuti oleh
hidrogen. Okey, karbon dia bukan gas. Okey, karbon dia adalah dalam bentuk pepejal. Okey, tapi karbon juga banyak sebab apa? Karbon ni adalah unsur yang penting dalam kehidupan harian kita. Okey, so itu adalah unsur. Okey, kita tengok pula sebatian. Okey, sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, tengok dua atau lebih unsur bergabung secara kimia. Okey, itu adalah sebatian. Okey, sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Maksudnya awak tak boleh tiba-tiba awak campur gini terus jadi sebatian. Tak. Okey, dia ada tindak balas secara kimia, sama ada dia menggunakan haba. Okey, sama ada dia menggunakan pergerakan. Okey, contohnya macam awak buat air lah. Okey, awak nak larutkan gula. Okey, awak perlukan air yang panas. Ataupun awak perlukan pergerakan, awak bancuh. Okey, awak kacau air tersebut dengan keadaan yang lama sikit lah untuk gula itu hancur. Okey, melarut ke dalam air. Okey. Okey, sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula jadi di sekeliling anda. Contoh-contoh sebatian ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan juga garam. Okey, ini adalah contoh-contoh sebatian. Okey. Contoh-contoh sebatian. Okey, kena ingat ni sebab apa? Nanti biasanya dia akan tanya. Okey, apa dia unsur? Berikan contoh unsur. Apa dia sebatian? Berikan contoh sebatian. Okey, so awak kena ni lah. Kena ingatlah. Okey, nanti kita akan buat latihan. Okey. Seterusnya, bagaimanakah komponen-komponen sebatian dapat dipisahkan? Okey, macam mana kita nak pisahkan sebatian ni? Okey, unsur-unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia. Disebabkan oleh dia digabungkan secara kimia, jadi dia juga dipisahkan secara kimia. Hanya boleh dipisahkan secara kimia dengan menggunakan tenaga elektrik, iaitu elektrolisis. Okey, proses dia. Proses elektrolisis. Okey. So, gambar di bawah menunjukkan contoh-contoh sebatian dalam kehidupan harian kita. Okey, contoh unsur contohnya adalah unsur-unsur dalam sebatian contohnya natrium dan klorin yang ada dalam garam. Okey, yang ada dalam garam. Okey, seterusnya adalah cangkerang. Cangkerang ke cengkerang? Okey, dekat sini dia tulis cangkerang. Okey, unsur-unsur dalam sebatian dia, okey, yang membentuk cengkerang ini adalah kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, itu contoh-contoh, itu adalah unsur-unsur dalam cangkerang. Okey, seterusnya adalah gula. Okey, unsur dalam gula ada karbon, ada hidrogen dan juga ada oksigen. Okey, terhasillah gula. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Dekat bawah tu adalah jadual berkala. Okey, jadual berkala, nanti kita akan next week kita akan sambung dengan jadual berkala. Okey. So hari ini cikgu nak pergi sikit, kita ada unsur, kita ada sebatian dan cikgu nak cerita sikit berkenaan dengan campuran. Okey, sikit sahaja Okey, campuran muka surat 176. Okey, boleh rujuk muka surat 176. Okey, Rabu. Kita tulis sikit. Okey, Rabu 29 hari bulan 6 21. Okey, apa dia campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okey, mari kita lihat beberapa contoh campuran yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Okey, bolehkah anda senaraikan beberapa contoh campuran lain yang sering digunakan?
Okey, campuran lain yang sering digunakan. Okey, bolehkah anda senaraikan beberapa campuran lain yang sering digunakan? Okey, contohnya, okey, campuran pepejal dan cecair, setengah minuman seperti koktail dan air batu. Air batu campur diperbuat daripada campuran pepejal dan cecair. Okey, contoh koktail ni adalah ni kita tak minum lah. Okey, kalau koktail yang biasa tu kita minum lah. Ini koktail yang dia daripada alkohol. Okey, dia tuang alkohol kemudian letak buah ataupun sayur untuk bagi perisa pada alkohol tersebut dan namanya adalah koktail. Kalau koktail kita ni apa dia? Okey, biasanya kita campur lah macam-macam kan. Air sirap ke, kemudian campur dengan jelly, kemudian ada buah-buah sikit ataupun nak campur susu sikit. Okey, nak campur durian ke. Sekarang musim durian kan. Okey, boleh lah. So, jadilah koktail. Okey, kemudian air batu campur juga pula. Okey, air batu campur kalau sekarang musim durian jadi ABCD lah. Biasanya ABC kan. ABCD macam Upin Ipin. Okey, ABCD iaitu air batu campur durian. Okey, so ABC kita buat daripada ais. Okey, ais kemudian siram air gula, kemudian letak kacang-kacang, jagung, jelly, cendol, cincau, kemudian letak susu pekat. Kan, lepas tu letak durian satu ulas kat atas tu, jadilah ABCD. Okey, so itu adalah contoh campuran. Okey, sama ada campur dengan dia campuran pepejal dan juga cecair. Okey, campuran pepejal dan juga cecair. Okey. Okey, next kita nak tengok kaedah pengasingan campuran. Okey, kaedah pengasingan campuran. Okey, bagaimanakah sesuatu campuran itu dapat diasingkan? Okey, disebabkan campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. Sebagai contoh, sandwich diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Okey, ini tak termasuk sos dia lah. Okey, kalau dah sos dah bercampur dengan mayonis, dengan cheese apa semua, macam mana awak nak asingkan? So maksudnya benda-benda yang boleh diasingkan, sayur, roti, apa lagi? Macam bawang, tomato, cili, kan kadang ada kita letak cili-cili potong ke apa ke. So itu salad, daging, itu boleh diasingkan. Itulah maksudnya mengasingkan campuran. Okey, gambar di bawah adalah salad dan sandwich. Iaitu contoh campuran yang dapat diasingkan secara fizikal dengan mudah. Okey, kita tengok pula rajah 6.19 dekat bawah ni, teknik-teknik pengasingan campuran. Okey, teknik-teknik pengasingan campuran. Okey, rajah 6.19 menunjukkan beberapa teknik pengasingan campuran kepada komponen-komponennya. Okey, teknik yang pertama adalah teknik penurasan. Okey, kita turas dia ataupun kita biasa penurasan ni adalah kita menggunakan kertas turas. Okey, dia macam tapis tapi tapis tu lebih kasar. Kertas turas ni dia adalah lebih halus. Contohnya dia akan memerangkap hablur garam. Okey, hablur garam. Contohnya macam air kita dah campur gula dengan air. Okey, dan macam mana kita nak asingkan kalau macam gula tu dia dah jadi halus kan? Okey, so kita tuang sedikit demi sedikit dalam kertas turas dan biar dia kering, kemudian kita akan dapat balik garam kita ataupun gula kita. Okey, yang dah larut. Okey. Okey, kemudian kaedah yang kedua adalah kaedah penyulingan. Okey, kaedah penyulingan ini adalah kita panaskan air, kemudian kita lalukan air sejuk di sekeliling dia. Okey, jadi air panas tu wap dia naik dan disejukkan oleh air sejuk yang berada di sekeliling dia. Dia akan jadi titisan-titisan air. So itu adalah kaedah penyulingan. Titisan-titisan air itu dikumpul menjadi air suling. Okey. Kemudian yang ketiga, pemisahan menggunakan magnet.
Okey, jika ada bahan yang boleh melekat pada magnet ataupun tertarik pada magnet, so kita boleh gunakan cara untuk memisahkan dia. Contohnya, karbon dah bercampur dengan ferrum ataupun karbon dia dah bercampur dengan besi dalam bentuk serbuk. So macam mana kita nak asingkan serbuk besi dan serbuk karbon? So kita letakkan magnet, jadi automatik serbuk besi akan melekat ataupun tertarik pada magnet tersebut. Okey, kemudian seterusnya kaedah yang keempat adalah kaedah pengenapan. Okey, kaedah pengenapan ni contohnya lah, cikgu bagi contoh kalau dekat dapur, cikgu biasa kat dapur kan. So contohnya kalau kat dapur kita nak asingkan satu cecair yang tepung dah bercampur dengan air. Okey, so kita nak biasanya kaedah pengenapan ni contohnya bila tepung tu, bancuhan tepung kita dah siap-siap. Kata kalau goreng cucur kan. Kita bancuhan tepung untuk cucur pisang. So bila kita biarkan lama tepung tu, sama ada dia bancuhan tu sama ada dalam peti ais ataupun dekat luar, lama-lama tepung itu akan terenap, dia akan turun ke bawah ke dasar bekas. Dan yang tinggal air sahaja di atas, tapi dia mengambil masa yang lama lah biasanya. So tepung dia lebih berat daripada air, jadi dia akan turun ke bawah. Jadi awak bolehlah asingkan. Dan ada lagi beberapa contoh yang banyak sebenarnya dia berlaku dalam kehidupan harian kita. Kalau boleh awak bagi contoh ataupun bayangkan apa benda lagi yang boleh dia mengalami proses pengenapan. Kemudian proses pengapungan. Proses pengapungan. Contohnya katakanlah awak dah awak nak asingkan lengkong. Tahu lah lengkong? Lengkong kalau tempat cikgu panggil lengkong, tapi sini panggil cincau. Cincau bila kita dah tercampur cincau tu dengan air ataupun terlebih lah. Jadi senang je, mudah je. Cincau dia lebih ringan daripada air. Jadi awak letak je dalam air banyak, kemudian awak asingkan dia. Boleh cedok dan asingkan dia. Itu adalah salah satu contoh pengapungan. Ataupun awak dah bercampur, cincau tu dah bercampur dengan, contohnya cincau tu dah jatuh dalam air, dalam garam, ataupun dia melekat pada habuk. Contohnya habuk dia dah jatuh bawah kan. Jadi apa awak perlu buat adalah masukkan cincau yang dah bercampur dengan habuk tu. Awak nak ambil cincau tu kan, nak minum. Yang bercampur dengan habuk tu awak masukkan dalam air. Kemudian habuk itu akan dia akan terasing, automatik dia akan terasing dengan cincau tu. Kemudian awak boleh ambil dan cuci semula. Bolehlah makan balik, bolehlah letak dalam air. Seterusnya proses yang keenam ialah proses kromatografi. Apa dia kromatografi? Kita tengok gambar dekat bawah ni. Bahan berbahaya dalam bahan pewarna makanan dapat dikesan melalui kaedah kromatografi. Kromatografi ni dia macam scan macam itulah. Dia akan mengesan bahan yang berbahaya dalam pewarna makanan. So dia akan asingkan lah. Ataupun dia akan detect lah. Kaedah ni dia akan asingkan unsur-unsur yang berbahaya kepada kesihatan dengan warna tu sendiri. So kita boleh kesan lah berapa banyak bahan berbahaya dalam makanan. Biasanya jajan lah kan. Awak biasa makan kan gula-gula apa semua ni kan, macam-macam sekarang ni. Skittles lah zaman cikgu dulu ni gula-gula Skittles ni rasanya. Skittles ada yang masam, ada yang manis. So kadang-kadang tu bukan apa, bila ada banyak bahan tiruan daripada negara-negara lain ataupun negara kita sendiri, so kita nak detect yang mana satu bagus, boleh makan, yang mana satu tak boleh makan, tak bagus untuk kesihatan sebab dia ada kandungan yang berbahaya. So dia akan dikesan melalui kaedah kromatografi. Dan yang terakhir adalah kaedah penapisan. Contohnya air kopi. Awak bancuh air kopi, serbuk kopi.
Ataupun serbuk teh lah, teh biasanya. Sebab kopi ada juga yang larut kan dalam air. Contoh macam Nescafe. Okey, teh, serbuk teh. Okey, macam mana awak nak asingkan serbuk teh daripada air teh tu sendiri? Okey, contoh kalau dulu, zaman dulu tak ada teh dalam uncang. Hanya teh serbuk sahaja. Jadi apa kita buat adalah letak air panas dalam serbuk teh tu. Kemudian awak akan tapis, okey, cecair teh yang pekat itu awak akan tapis, okey, yang bersama-sama dengan teh tu tapis, tuang masuk ke dalam bekas yang lain, jug. Contohnya jug lah untuk awak bancuh teh yang banyak tu ataupun awak boleh bancuh semua, buat air yang banyak, okey, masukkan serbuk teh, kemudian bila nak tuang, nak hidang, awak gunakan penapis, okey, tuang dalam tapis dan boleh minum lah, okey, boleh hidangkan, boleh minum, okey. So itu adalah contoh teknik pengasingan. Okey, teknik pengasingan dekat sini ada 7. Okey, tengok gambar foto 6.4 dekat sini. Okey, apa dia kata? Bahan bendasing dapat diasingkan daripada tepung dengan mengayak tepung. Okey, mengayak tepung maksudnya kita gunakan kaedah penapisan. Okey, kaedah penapisan. Kita ayak tepung. Contohnya tepung yang agak lama. Okey, tepung yang agak lama kadang-kadang dia ada binatang yang duduk dalam dia. Dia ada bubuk. Okey, nama dia bubuk lah. Biasa cikgu punya bahasa bubuk kita panggil. Okey, binatang yang duduk dalam tepung. Okey, sebab tepung ni dia berasal daripada gandum. Okey, kalau tahu bubuk ni dia adalah lava yang duduk dalam gandum dan dia boleh bertahan lama. Bila cukup matang, dia akan menetas dan menjadi bubuk lah. Okey, binatang tu dia hidup lah. Okey, dia akan makan tepung. Dia memang makan tepung. Okey, dia akan, kalau gandum tu dia akan badan dia akan makan unsur-unsur, dia akan haluskan jadi tepung lah tu sendiri. Dia makan isi gandum tu. Okey, so bubuk ni dia boleh bertahan lama. Contohnya macam beras. Dalam beras pun sama juga. Okey, dia berada dalam padi. Dia bertelur dalam padi. Dan dia bila beras tu dah lama dekat rumah awak, kadang-kadang tu tutup rapat je. Tapi macam mana boleh ada bubuk? Sebab bubuk tu dia berada di dalam butiran beras tu sendiri. Okey, sebab dia dah bertelur dan dia makan beras tu dan kemudian dia membesar, jadi lava dia membesar dan jadilah bubuk tu sendiri. Okey, kadang-kadang tu kita dah tutup rapat tapi ada juga bubuk. Sebab bubuk tu dia bukan datang daripada luar, dia memang daripada dalam beras. So apa yang awak boleh buat? Kalau bubuk senang je, bila awak basuh tu awak boleh buang sebab dia akan timbul. Beras akan tenggelam dalam air, bubuk akan timbul. Okey, tapi jangan risau kalau ada, bila awak masak, awak bubuk tu masih ada dalam, ataupun awak risau termakan bubuk, tak ada masalah. Okey, boleh je makan sebenarnya. Cuma janganlah you consume, you makan. Mana bubuk aku nak makan. Tak perlulah macam tu kan. Okey, kalau kita tak perasan bubuk tu masih ada. Sebab itulah kita gunakan kaedah-kaedah untuk mengasingkan. Okey, teknik pengasingan ni. Contoh macam tepung ni jugalah. Okey, awak ayak dia supaya binatang-binatang ataupun bahan-bahan lain, habuk-habuk, serbuk-serbuk gandum yang kasar tidak masuk sekali ke dalam kita punya makanan. Okey. Okey, kita tengok sikit bawah ni adalah dia kata apa? Teknik pengasingan campuran bergantung pada sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan yang terkandung dalam campuran. Okey, ni sangat penting ni Okey. So sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan. Okey. Kemudian seterusnya, bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. So kaedah tu sangat penting. Pemilihan kaedah tu sangat penting untuk awak dapatkan apa benda bahan yang awak nak. Okey, apa benda bahan yang awak nak. Contohnya, katakanlah macam mana kita bagi contoh
Okey, macam ni. Okey. Contohnya, okey, dalam banyak-banyak teknik pengasingan ni, okey, contohnya kalau awak nak buat air teh tadi kan, air teh ataupun air kopi, awak nak guna kaedah apa? Untuk dapatkan apa? Contoh awak buat air teh. So, awak nak asingkan serbuk teh dengan air teh tu sendiri. Okey? Bila awak nak asingkan serbuk teh, simple je. Awak gunakan kaedah tapis. Okey? Awak gunakan kaedah tapis. Tak perlulah awak gunakan kaedah magnet ke, okey, memisahkan menggunakan magnet, kaedah pengapungan. Okey, memang serbuk teh dia memang akan terapung, tapi ada juga serbuk teh yang tenggelam di bawah. Boleh guna kaedah pengapungan, tapi dia tak terasing sepenuhnya lah serbuk teh tu. Sebab itulah pemilihan teknik pengasingan yang betul akan menghasilkan ataupun awak akan dapat bahan yang awak nak. Contohnya macam buat air kopi ataupun air teh. Okey, tengok kat bawah ni dia kata sains dan saya. Mengapakah ayah menggunakan penapis? Ayah hendak mengasingkan seredak kopi daripada air kopi. Anda boleh tersedak jika meminum air kopi yang tidak ditapis. Okey. So bahaya sebenarnya bila tersedak, ni keluar kot hidung nanti sekarang tiba-tiba berhenti jantung. Itu bahaya Okey. So untuk teknik pengasingan, cikgu berhenti dekat sini sahaja dulu sebab yang dekat bawah ni semua dia ulas lebih terperinci lah. Okey, cikgu hanya nak pergi surface sahaja. Okey, sikit sahaja untuk awak punya latihan hari ini. Okey. So, cikgu nak tunjuk awak hari ini punya latihan. Mana cikgu punya? Okey, latihan hari ini adalah okey, mana. Okey, ini. Okey, ini latihan hari ini. Okey, tuliskan istilah yang betul, unsur, sebatian ataupun campuran dalam petak berdasarkan rajah yang diberikan dan padankan istilah dengan maksudnya untuk menunjukkan perbezaan. Okey, so awak kena isi dekat sini. Okey, awak kena isi dekat sini. Mana ni? Okey, awak kena isi kat sini dan juga suaikan. Okey, suaikan Okey, seterusnya kat bawah ni kelaskan jirim dalam kehidupan harian kepada unsur, sebatian dan campuran dalam peta dakap di bawah. Okey, so senaraikanlah. Ada banyak-banyak ni semua ni. Ada 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, 18 unsur. So, masukkan dalam 18 keadaan jirim, masukkan dalam kumpulan yang betul. Okey, yang atas ni tak perlulah salin. Okey, salin arahan, kemudian terus masukkan dalam ni. Mesti ada 18. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, kita berhenti dekat sini tadi kan? Okey, 177. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi